Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menunaikan sembahyang maghrib berjemaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada malam ini untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah malam ini kita sambung pengajian kita dalam kitab Fiqh Manhaji jilid yang pertama, setelah kita tangguh lebih kurang 3 bulan 3 bulan di atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah malam ni kita sambung balik. Kita masih lagi membicarakan tentang hukum mandi. Kita berhenti hari itu hikmat disyariatkan. Hikmat disyariatkan dalam kitab ana ni pada muka surat 87. Hikmat disyariatkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala, hikmat disyariatkan. Mandi mempunyai beberapa hikmat dan faedahnya. Antara yang pertama ialah mendapat pahala. Itu mandi dia ada dua lah, kita sebut sebelum ni. Ada yang mandi yang disunatkan, ada mandi yang diwajibkan. Cuma kalau kita tak niat apa, jadi mandi biasa lah. Apa-apa mandi yang kita niat kerana nak menyihatkan badan kita, nak menyegarkan badan kita, maka mandi itu dapat ibadat. Mandi kerana apa? Nak membersihkan badan kita. Kerana nak beribadat pada Allah Subhanahu wa taala, maka niat mandi seumpama itu mendapat pahala. Tapi kalau saja-saja mandi tak dapat apalah, tu kita sebut sebelum ni jadi rugilah kita. Tu disebut dalam hadis Nabi yang kita telah baca sebelum ni, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan tu di atas niat dan balasan mengikut apa yang hak kita niat.
Niat kerana Allah, maka dapat kerana Allah. Atas niat kita lah. Bukan hanya mandi, apa-apa pekerjaan yang kita buat, kalau-kalaulah kerana Allah, semuanya dapat pahala. Apa-apa pun, tetapi sekiranya kita buat tu nampak ibadat, sembahyang nampak ibadat, mengaji nampak ibadat, tapi kita buat tu kalau bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, jadi rugi jugalah. Nama saja ibadat, tapi hakikatnya dia bukan ibadat. Jadi rugi tak kita? Jadi rugilah kita buat ibadat, jadi rugi, tak dapat apa-apa. Tambah-tambah lagi dapat dosa. Kerana apa? Di mana Imam baca tadi surah Al-Maun. Dalam surah Al-Maun Allah sebut Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah kamu melihat, wahai Muhammad, orang yang dusta agama? Salah satu daripadanya Allah sebut allazina hum yuraun, orang yang riak dalam ibadat. Dia buat tu bukan kerana Allah. Itu nampak betul-betul dah ibadat, tapi dia buat bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi atas niat kita lah. Hak benda niat ni ialah benda hak dalaman. Benda yang hak dalam kita tak nampak pun. Benda yang hak duk dalam kita tak nampak apa. Jadi kita betulkan niat kita. Begitu juga dengan mandi. Yang pertama, kalau kita mandi niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia pertama dia kata mendapat pahala. Kerana mandi dengan makna syarak merupakan suatu ibadat, kerana ia terkandung erti kepatuhan kepada perintah Allah, perintah syarak dan beramal dengan hukum. Sebagai contoh kita sebut sebelum ni ayat Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 222, kita dah sebut dah. Hak sebelum ni Allah beritahu yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada orang yang bertaubat, Allah suka kepada orang yang bersih. Allah suka orang yang taubat, Allah suka kepada orang yang bersih. Dua, hak dalaman bersih dengan taubat, hak luaran bersih dengan bersuci, sama ada hadas kecil ataupun hadas besar, iaitu membersihkan tubuh badan kita, menghilangkan najis, kotoran-kotoran yang ada. Kerana apa? Tujuan kita buat tu kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala, perintah Rasul, termasuk juga dalam sabda Nabi yang kita telah baca sebelum ni, disebut dengan an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Besarnya hak bersih ni. Kerana apa? Hak bersih bersuci ni termasuk dalam apa? Termasuk nanti kita akan jumpa bab semayang nanti, termasuk tentang syarat muqaddimah sebelum kita nak semayang. Dia bukan benda main-main, benda yang termasuk dalam muqaddimah, termasuk dalam syarat orang yang nak semayang. Kalau dia tidak bersih, sama ada hadas kecil ataupun hadas besar, sama ada kotoran-kotoran najis yang ada tu menyebabkan sembahyangnya tidak sah. Di segi hak hukum fiqh, kalau kita nak sembahyang, syarat ialah suci daripada hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil dengan berwuduk, hadas besar dengan mengangkat hadas besar, dan membersihkan tubuh badannya, iaitu menghilangkan najis pada badan, menghilangkan najis pada pakaian, menghilangkan najis pada tempat yang kita nak beribadat. Benar pentinglah. Kalau tidak sempurna tentang hak ni, maka sembahyang kita pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kita sebut juga sebelum ni, ilmu benda yang sangat utama. Orang yang beramal tanpa ilmu, amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali peringkat permulaan dia, peringkat mula-mula. Pada masa dulu dia tak tahu, tapi walaupun dia tak tahu, dia buat. Pada masa yang sama dia duduk belajar. Jangan dia kata dia tak tahu, tak payah ada mengaji lah, aku tak tahu, buat pi lah.
Kadang kita tanya ni awak tak main mengaji. Tak mau main mengaji Ustaz. Kalau mengaji tahu, bila tahu nak kena buat, baik tak tahu senang. Dia cakap macam tu. Jadi dia buat tu sia-sia lah. Sebab apa? Sebab tuntutan hak disebut dengan hak fardu ain, termasuk dalam hak hukum fiqh ni, termasuk dalam tuntutan fardu ain wajib pada tiap-tiap orang. Bukan benda ni benda yang sunat, wajib. Itu hak hukum fiqh, membersih segala hak luaran ni. Tapi kalau hak hukum lain, hukum ilmu tasawuf, menyuci daripada sifat-sifat mazmumah, itu najis yang ada dalam. Ni kalau kita ada najis yang dalaman, amalan kita, hak kata semayang ni kalau kita bersih tu sah dah semayang kita. Tetapi hak dalaman itu Allah Subhanahu Wa Taala yang akan mengetahui. Orang tak tahu yang tu. Itu tak Allah Taala itu kita kena jaga juga adalaman daripada sifat-sifat mazmumah, sifat iaitu najis-najis yang ada dalam hati kita. Baik, yang pertama dia kata dapat pahala. Ini kerana mandi dengan makna syarak merupakan suatu ibadat. Kerana ia terkandung erti kepatuhan kepada perintah syarak dan beramal dengan hukumnya, ini bermakna ia mengandungi ganjaran besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi ganjaran yang besar kepada siapa? Hamba-hambanya yang bersuci ni. Pahala yang Allah nak bagi ni bukan kata duit yang kita dapat ni. Kita tak boleh nak bayang-bayangkan macam mana pahala-pahala ni kita duk bayang-bayangkan pula macam mana. Tak boleh kita nak bayang-bayangkan macam mana. Pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi ni tak boleh kita nak bayang. Kalau hak dunia boleh bayang, macam kita duk sebutlah. Orang tajak sahabat ustaz kita, lepas dia kata ustaz lagi lepas isyak lagi kita kena pergi kapitan tu. Kena nasi tanduri, ayam tanduri ke apa. Boleh kita bayang-bayangkan dah walaupun tak ada depan kita. Boleh bayang-bayang dah, tetapi pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tak ada nilai, tak ada sama nilai dengan hak dunia. Sebab kita duk sebut dah selalu sebelum ni, dunia bagi Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada nilai sedikit pun tak ada nilai. Kalau ada nilai, agak-agak Allah bagi makan dah orang yang tak sembahyang maghrib tadi. Allah tak bagi makan, mampu happy dia tak buat sedang, tak sembahyang. Orang yang kufur, orang yang ingkar perintah Allah, Allah tak bagi makan. Tapi nak abang kata dunia ni Allah SWT bagi belaka. Sifat Ar-Rahman, sifat pemurah Allah SWT, dia bagi semua macam mana. Kita dengar kuliah Tuan Guru almarhum Tuan Guru Haji Saleh, dia sebut apa? Ar-Rahman, dia kata huraian di pada sebut, dia kata maknanya Allah itu bersifat dengan boros, Allah bagi belaka. Tak kira hak beriman pun Allah bagi, hak tak beriman juga Allah bagi. Tapi hak pahala yang Allah nak bagi ni kita tak nampak. Kalaulah nampak malam ni bukan banyak ni tuan-tuan. Tempat-tempat lain kalau diperoleh di Salang tu 10 masjid tuan-tuan dah ditutup dah tuan-tuan. Kita pun pasti kena jaga-jagalah tuan-tuan. Ada SOP yang telah ditetapkan. Sebab apa kita nak kena jaga? Walaupun tak ada hukum tutup mulut, memang ada hukum dalam Quran. Tapi ikut perintah pemerintah, ati Allah, hawa ati Rasul. Wa ulil amri minkum, perintah ni. Maksudnya dulu-dulu ni kita dah mengungut lah, awaklah masjid tutup nak main sembahyang pun tak boleh, orang tutup masjid, semua orang tutup. Kita ingat buka masjid, penuh masjid sampai duk nampak muka tu juga. Bukan sinilah cerita di Afrika, sini pakak main belakang ni penuh ni. Nak abang kata tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi pahala. Kalaulah imam kita masa khutbah umum, siapa-siapa yang mai kuliah, siapa-siapa yang mai buat benda-benda ni, kita akan bagi duit RM100. Saya ingat bukan banyak ni malam ni, penuh malam ni dapat duit. Sebab apa? Sebab benda tu nampak. Dia kata kerana dapat ganjaran besar daripada Allah Ta'ala. Oleh kerana itu Rasulullah SAW bersabda,
at-tahuru syatrul iman. Bersuci itu separuh daripada iman. Nak abang kata besar tak kedudukannya? Separuh daripada iman. Kerana apa? Kita sebut juga sebelum ni, saya ada ulang-ulang sebut sebelum ni. Esok kita ni tuan-tuan, tiap-tiap kita ni tuan-tuan pasti akan melintasi sirat. Yang Nabi kata yang halusnya lebih halus daripada rambut, yang tajam lebih tajam daripada mata pedang tu kita akan lalu. Di sana pula Nabi kata ada rock-block yang kita akan tempuh. Ada berapa rock-block? Ada 7 rock-block tuan-tuan. Kita PKP hari tu kena 1 rock-block pun kita rasa ketak lah tuan-tuan. Kena 7 rock-block. Salah satu rock-block Nabi sebut ialah bersuci. Bersuci ni benda yang sangat utama ni. Salah satu rock-block. Yang pertama, rock-block pertama 2 kalimah syahadah. Rock-block yang kedua sembahyang. Hak rukun Islam tu 5. Rock-block yang ke-6 bersuci. Berat tuan-tuan bersuci ini tuan-tuan. Kerana apa? Kerana tidak menyempurnakan bersuci, maka sembahyang kita tidak sah. Haji kita tidak sah. Diletih ibadat yang kita buat. Di mana Allah SWT sebut dalam Al-Quran, Allah kata auzubillahi minasyaitonirrajim wa qadimna ila ma amilu min amali faja'alnahu haba'an mantura. Kami tujukan perbicaraan di atas apa yang mereka lakukan. Mereka sangka baik, tapi kami jadikan dia umpama debu yang berterbangan. Jadi Nabi sebut bersuci itu separuh daripada iman. Baik. Bersuci memberi makna wuduk dan mandi. Wuduk dan mandilah. Wuduk kita mengangkat hadas kecil. Mandi kita membersihkanlah, sama ada mandi tu kategorinya mandi sunat ataupun mandi wajib. Hak sunat ni contoh kita nak mai sembahyang Jumaat ataupun kita mandi yang kita tujuan mandi apa? Nak beribadat pada Allah. Hak kita sebut tadi ni kita buat sesuatu di atas niat. Innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ilallah wa rusulihi. Setiap amalan tu di atas niat dan balasan mengikut apa yang kita niat. Kita niat kerana apa? Kerana yang pertama hubungan kita dengan makhluk dan juga hubungan kita dengan Allah SWT. Kalau hubungan kita dengan makhluk, orang suka dengan kita. Suka kalau kita mandi bersih, badan kita segar, wangi pula, orang pun suka dengan kita. Kalau tidak, orang tengok kita tak modal. Orang nak sembahyang sebelah kita sampai nak menyawa pun tak lepas. Sebab apa? Dia tak mandi. Dia tak mandi, tak bersih sehingga eloknya kadang-kadang badannya berbau. Orang suka dah. Orang takkan suka tuan-tuan. Kalau dia suka tu pelik sangat tuan-tuan. Kita kadang-kadang orang pakai baju kotak pun kita rasa geli lah. Kalau kita pergi kedai tu tengok dia punya apron pun sampai berminyak, berbasah, hitam. Kita lalu makan tak? Tak lalu makan lah. Kita pergi kedai dia tengok dia duk soh tu, tangan dia tu hitam semua ikut gamak, lalu makan tak? Tak lalu makan kita tuan-tuan. Kalau suka kan, maksudnya langgar dengan fitrah manusia, maka kita nak kena bersih. Baik. Itu yang pertama. Hikmat di syariat mandi yang kedua menghasilkan kebersihan. Apabila seorang muslim mandi, maka telah membersihkan tubuh badan daripada kotoran. Apabila kita mandi ni bersih dah, bersih bersih tubuh badan kita daripada kotoran, habuk-habuk dan sebagainya. Kadang-kadang kita duk kerja di luar tu dengan berbagai-bagai lah tugasan yang kita buat. Bila kita mandi, menghilangkan kotoran-kotoran. Sebab apa? Kotoran-kotoran tu terkadang-kadang ada yang kotoran yang hak tak najis, ada kotoran yang najis. Yang najis kadang-kadang ada di mana yang kita duk sebut selalulah ketika mana bab wuduk hari tu ni. Bab wuduk ni. Tak masuk lagi bab wuduk kita ni. Tak masuk lagi bab wuduk baru bersuci tuan-tuan. Esok kita masuk bab wuduk ni dicelah. Masuk dah kot noh. Masuk dah 80 masuk dah nah.
Kita ingat dulu ni, di bawah kuku kita tu kan ada kotoran-kotoran. Kalau kita tak bersih elok-elok, tak mahu tu kadang-kadang di tempat orang toilet kita disediakan benda-benda asid, benda-benda pencuci tu yang boleh menghilangkan bau yang ada di tangan kita. Sebab kan selagi masih ada bau tu kan menghilangkan bau, menghilangkan rasa, menghilangkan warna. Kan kita sebut dulu kan najis tu, nak hilang najis tu dengan syarat dalam keadaan apa? Menghilangkan bau, menghilangkan warna, menghilangkan rasa. Kecuali warna yang susah nak keluar dimaafkan. Contohnya darah kena pada pakaian, cuci tapi tak keluar juga, susah buh keluar, tak mau keluar juga, yang tu dimaafkan oleh syarak. Tetapi bau tuan-tuan, kadang-kadang bau. Masa mana kita bau kita tahu? Masa kita doa, selalu saya duk sebut tuan-tuan, masa doa, habis sembahyang dah, angkat tangan doa. Doa pula, tu imam pula minta doa panjang pula malam tu. Mula tinggi semangat lah, angkat, lama-lama turun, tak tahan hidung ni. Tak tahan hidung ni dia duk seduk. Awak bau lain macam. Dia baru teringat masuk jamban tadi ni. Tengok. Tu dia. Di celah kuku tu macam-macam. Tu kita sunat pula potong kuku. Kenapa? Ke dalam celah-celah kuku tu dia ada rongga-rongga. Kalau kita nak simpan kuku kena bersih bagi elok-elok. Kena suci bagi elok-elok. Sebab apa? Di bawah kuku kita sama ada kuku tangan ataupun kuku kaki lebih kurang sama. Ni kadang-kadang kita tuan-tuan kuku ni tahu kita insya-Allah anak-anak kita tolong cek tengok anak kita. Tu dia depa simpan 5 jari tuan-tuan kuku. 5 jari depa simpan. Dalam keadaan apa? Kadang-kadang simpan tu menyebabkan ibadat tak sah, simpan pun jadi berdosa tuan-tuan. Suruh depa potong. Ataupun tengok isteri kita, tengok suami kita, kadang-kadang dah lama, dah lanjut usia ni, tak mau tahu dah. Cek suami kita, cek isteri kita, mai tengok bang, suruh isteri kita potong, suruh suami kita potong. Bukan seronok hidup rumah tangga. Suami potong kuku isteri potong kuku suami. Sebab apa? Kadang-kadang yang tangan insya-Allah boleh kita potong, yang kaki kadang-kadang susah sikit. Sebab apa? Sebab perut kita makin hari makin ke depan lah. Tak boleh nak potong dah. Makin hari makin ke depan. Baik. Membersihkan tubuh badan daripada kotoran dan peluh yang keluar. Kadang-kadang kita makan benda-benda yang makruh menyebabkan peluh tu tak tahan. Kalau kita pun tak suka dengan bau, orang sebelah kita, jiran kita, rumah kita, lagi-lagi ya tuan-tuan. Ni rumah kadang-kadang kita sama kita nak kena jaga, isteri nak kena jaga juga. Baru dalam keadaan rumah tangga kita seronok. Ni kadang-kadang rumah tu bau bawang tuan-tuan. Badan pun bawang tapi nak pergi kenori, nak pergi kerja. Oi, wangi tuan-tuan. Tu orang perempuan boleh berwangi dengan syarat menghilangkan wangi tu, nak hilang bau badan bukan jangan melampau-lampau wangi. Tapi nak berwangi di rumah dengan suami kita. Ni kita dengan suami kita bau bawang kita. Tu suami-suami pun tak suka nak duduk rumah, pergi kedai siam. Pergi kedai siam pun lama banyak tak buka lah ni. Dia pun balik ke siam tak boleh main dah. PKP dia pun duduk di talent. Maka suami-suami pergi siam. Dah lah pergi siam, kedai siam tak apa. Dia guna nama ustaz pula. Awak abang balik lambat. Kuliah, lepas kuliah ustaz ajak pergi makan pula. Nama ustaz kat kena. Ustaz tu balik pergi mana dah. Tidur dah ustaz tu, dia debut nama ustaz. Abang bagusnya sejak dia duduk mengaji ni dengan ustaz pun abang kawan. Pergi makan dengan ustaz takkan bini nak marah kot. Makan dengan ustaz, teman ustaz. Ustaz balik lama dah. Dia guna nama ustaz. Bukan sinilah, cerita di Afrika tu. Sini tak apa tuan-tuan. Baik. Ialah menjadi benteng. Peluh yang keluar. Kebersihan ini akan menjadi benteng atau pelihara daripada kuman-kuman menyebabkan penyakit. Kalau kita tak jaga betul-betul, mudah dihinggapi penyakit macam-macam. Kudih gatal lah,
dengan panaunya, dengan koraknya, dengan macam-macam kalau kita tak jaga kebersihan dia akan mai dah. Sebab benda-benda tu kuman, kita tak tahu, tak bersih dengan elok, menyebabkan kuman tu lama-lama akan membiak dan akan jadilah macam-macam, mudah dihinggapi penyakit kulit dan sebagainya lah. Jadi kudih, kalau di kudih pun susah nak lega. Sebab apa? Kuman-kuman tu ada pada badan kita. Bersih bagi elok, guna benda-benda yang boleh menghilangkan najis kotoran yang ada pada badan kita. Ia juga akan menimbulkan kemesraan dan kasih sayang tu. Kita orang Islam ni bersih sungguhlah, dengan wuduknya, dengan mandinya. Kita ni bersih sungguhlah. Gimana kita sebut dulu ni, Nabi tanya dekat sahabat-sahabat, di hadapan rumah kamu ada sebatang sungai, kamu mandi sehari 5 kali, ada tak kotoran tu? Sahabat kata tak ada. Kotoran mandi 5 kali. Tak ada kotoran dah. Umpama kamu berwuduk sehari semalam 5 kali, bersih tuan-tuan. Kita bersih tempat-tempat yang mana? Kalau berwuduk tu kita bersih tempat-tempat yang terdedah dengan habuk dan kotoran sebagainya. Muka, tangan, telinga, sapu kepala, kaki tempat yang terdedah. Muka tempat yang terdedah, tangan tempat terdedah. Kita duk basuh selalu tuan-tuan. Bersih kita tuan-tuan. Dengan kalau kita duk jaga, insya-Allah tuan-tuan, penyakit-penyakit yang hak ni dapat kita elakkan. Kita pakat-pakat jagalah dengan kita banyak basuh tangan kita, guna sanitizer yang telah letak supaya benda tu mudah, benda yang berjangkit. Penyakit COVID-19 ni mudah berjangkit. Tambah-tambah hak baru ni. Depa kata cepat tuan-tuan. Hari ni perlis sampai 10 orang tuan-tuan. Nak kena jaga-jaga tuan-tuan. Kita nak kena jaga jarak dan sebagainya. Kena pakat-pakat. Kena jaga, masing jaga diri sendiri. Masing kita pakat-pakat jaga. Kerana seorang, 5 orang dah. Ni dekat kita pun ada dah mari apa 5 orang, 6 orang ke 5 orang, 6 orang apa. Ni dekat kita tuan-tuan. Kita nak kena jaga benda-benda ni. Sebab apa benda ni benda tak nampak? Dia kita kena bersih tangan kita, badan kita. Setelah kita masuk tu kita bersihkan tangan kita dengan sabun. Jarakkan, pakai penutup muka, jarak. Jangan kita nak salam-salam pun boleh jangan lagi. Sebab apa tak nampak tuan-tuan? Kita tak nampak benda-benda tu. Baik. Baik, menyebabkan penyakit. Ia juga akan menimbulkan kemesraan dan kasih sayang antara manusia. Dengan bersih, timbul kasih sayang. Suami pun tengok, kalau tengok suami tengok isterinya, bersih, dia jaga. Bukan hanya bersih pada hak luaran, semualah bersih. Tu kalau bersih, insya-Allah suami-suami tak pergi mengai dah. Hari Minggu mengai, hari Minggu pergi memancing ikan, hari Minggu pergi tahan burung. Apa? Ikan di rumah tak menarik. Supaya tengok buat suami isteri jaga betul-betul. Pakai elok-elok tak apa dengan suami kita. Pakai tali kecil pun tak apa, baju tali kecil tu. Dengan suami kita tak ada aurat. Berhenti tak berhenti. Tak ada nak habis kita. Kita berhenti tentu dululah. Malam 2 tuan-tuan tak dan. Insya-Allah kalau bulan depan insya-Allah lah kot dia boleh kita minta-minta lah supaya Allah Subhanahu Wa Taala angkat penyakit kita ni. Mudah-mudahan kita bagi panjang sikitlah. Kita ganti baliklah. Lah kita tak sampai sejam. Esok main ni kita 2 jam lah tuan-tuan. Boleh no? Tuan-tuan boleh saya tuan-tuan nak balik. Insya-Allah tuan-tuan kita akan sambung yang ketiga. Ini pun yang ketiga. Kita sambung yang kedua pun tak habis. Yang kedua lah kita berhenti satu, kita ikut arahan juga. Ni pun arahan juga. InsyaAllah kita esok kita ulang balik yang kedua, iaitu menghasilkan kebersihan. Wallahu a'lam. Terimalah sama-sama kita tangguh kuliah kita pada malam ni dengan tasbih kifarah dan surah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.